Oh bang, hop. Ini adalah review Pro 2 Azia 2020. Di sebelah kanan anda adalah Azia Advance dan sebelah sini pula adalah Azia G Extra. Kita akan membuat perbandingan pada hari ini. Jadi dalam video ini saya akan tunjukkan kepada korang eksterior kereta-kereta ini. Jadi door handle pun minat blue saja. Interior kereta-kereta ini jangan expect macam-macam, gigit korang sekejap lagi. Dan saya akan bandingkan setiap satunya. Last kali saya akan drive kereta ini dan saya akan bagi scoring pada setiap satu. So saya nak berterima kasih kepada Pro 2 Seri Kembangan kerana meminjamkan saya Pro 2 Azia tersebut. Pro 2 Seri Kembangan menyediakan semua jenis Pro 2 yang baru, termasuklah dengan Azia ini. Jadi sesiapa yang nak membeli Pro 2 baru, saya cadangkan Ashraf, iaitu salesman Pro 2 Seri Kembangan. Ashraf ni adalah seorang salesman yang sangat berjaya. Ashraf mampu menyediakan pembelian kereta anda daripada awal sampailah ke akhir. Jadi datanglah ke Pro 2 Seri Kembangan dan call Ashraf, okey? So, kita akan mulakan dengan perbandingan antara Azia Advance dan juga Azia G Extra. So, jom kita tengok pada Azia Advance. Pro 2 Azia ni dah bawa perubahan dalam dunia Pro 2. Macam mana tu? Ada 3 perkara yang mengubah Pro 2 bermula daripada Pro 2 Azia. First adalah anti-snatch-hook dekat dalam tu. Anti-snatch-hook tu duduk dekat bahagian tengah kereta kita ni, bahagian tengah. Di seat tu ada satu hook yang dibina khas untuk para wanita memandu. Saya akan tunjuk dalam kereta kejap lagi macam mana dia berfungsi. Kedua, Azia lah yang memulakan Eco Mode. Sebelum ni tak ada semua Eco Mode ni. Dengan adanya Azia ni, dia ada Eco Mode. Sebelum ni, management untuk Pro 2 adalah management fully Malaysian. Tapi after management Japanese masuk, ini adalah kereta pertama daripada Japanese management. Sebelum ni kita nampak yang kualiti Pro 2 dah sangat baik. Tapi bila masuknya kualiti Jepun, lebih baik kualiti dia. So ini adalah result pertama daripada management Jepun dalam Pro 2. So kita boleh nampak kat depan ni, ini adalah bahagian depan Azia Advance. Kita boleh nampak kat sini perbezaan dengan Azia G Extra yang dekat sana tu. Kita boleh nampak kat sini ada chrome punya grill kat bahagian depan ni. Dekat bahagian G Extra ataupun yang bawah lagi, dia hanya gunakan grill berkala silver saja, dia bukan chrome. Lepas tu dekat bahagian bawah pula sampai ke belakang, Azia SE dan juga Advance dia dah ada skirting. Boleh nampak dekat sini dia ada satu line hitam pergi macam ni, tak macam G Extra. Yang G Extra dia hanyalah hitam mata saja. Ini adalah hitam metalik pada dia punya skirting. So itu adalah benda yang berbeza antara G Extra dan juga Advance. Apa lagi yang beza adalah kita punya bahagian depan ni, mata dia lain. Mata untuk bahagian Advance dia ada lagi detail dekat bahagian dalam lampu tersebut dan berbeza daripada G dan G Extra. Kita boleh tengoklah dekat sana. And then dia ada fog lamp. Fog lamp adalah perbezaan yang paling ketara lah. Dia ada fog lamp, yang sana tak ada fog lamp. So kita akan review lagi apa beza dia, harga dengan harga dia, apa lagi yang berlainan. So untuk harga yang full spec kita boleh dapat sekali dengan ASA system. ASA system ni Myvi masa mula-mula dia keluar 1.0, tapi Azia yang keluar 2.0 terus. Maksudnya Azia ada ASA yang lebih baru daripada yang sebelum ni. ASA tu apa? ASA tu pre-crash. Apabila kereta ni hampir melanggar sesuatu, dia akan detect, dia akan terus brake untuk kita. Mula-mula dia blinking dulu, dah ada bunyi, kita tak ambil action, dia akan brakekan untuk kita. Dan kalau kita tak ambil action juga, dia akan brake to zero. That's how good kita punya pre-crash system. Tapi apa beza pre-crash 1.0 dengan 2.0? 1.0 dia tak detect pedestrian lah. Yang ni dia detect pedestrian. Dekat bahagian sini pula kita nampak tak ada ASA system. Kita punya headlamp tak ada pun blinking light kat sini, tapi signal light ada pada Advance punya signal punya light pada kita punya side mirror. Untuk bahagian sport rim, dua-dua pun akan dapat 14 inci punya sport rim. Tapi untuk Advance, sport rim dia ni lebih menarik daripada G Extra, iaitu G Extra hanya menggunakan one tone color punya sport rim. Dan di bahagian kanan anda semua kita boleh nampak yang ni ada sport rim yang lebih menarik lah. So itu perbezaan-perbezaan yang ketara. Namun enjinnya sama. Pada sebelum ni kita punya enjin ada 60 horsepower.
Tapi yang baru ni dia ada 90 horsepower. Azia ni kalau nak tahu dia guna 3 piston saja. 3 piston saja bermaksud pada 0 kepada 60 km sejam dia tekan memang sedap pergi. Sebab piston yang kurang bermakna torque yang lebih tinggi. So nanti kita akan test drive, saya akan try tekan sekali. Harap-harap manager tak tengok lah saya punya tekan tu nanti. Dekat bahagian sisi kereta ini kita boleh nampak yang sebelah sini macam saya cakap tadi kan, skirting sampai ke belakang. So dia bagi sekali skirting dekat sini, kala hitam. Yang dekat sini langsung tak ada skirting. Bila ada skirting nampak lagi rendah daripada Azia G-Extra. So nampak lebih rendah. Door handle untuk kita ni macam kita tahu memang kita ada keyless entry. Namun untuk yang sebelah Azia G-Extra kita ada chrome punya door handle. Dan untuk yang belah G-Extra dia menggunakan door handle yang berkala sama dengan kita punya color kereta. Ini berkala midnight blue, jadi door handle pun midnight blue saja. So saya bawa anda semua ke belakang, jom. Di sebelah belakang ini kita boleh nampak yang kita ada spoiler pada bahagian advance dan juga brake lamp dekat bahagian belakang ni. Dan bahagian bawah Azia kita ada diffuser disediakan in-house daripada Pro 2 terus. So walaupun dia taklah function macam kereta-kereta yang lain, namun dia bagi sedikit touch yang sangat menarik. Bila ada diffuser nampaklah menarik, betul tak? Dan juga ada emblem Azia dekat sini, advance, membezakan. Dan saya suka lampu dia. Lampu ni mungkin korang dah lupa, tapi inilah lampu pertama Azia pada masa awal dulu. Dan walaupun dia facelift, dia tak ubah lampu dia. Sebab saya nampak lampu ni sangat organik dan saya sangat suka kan design daripada masa itu. Masa mula-mula Azia keluar, daripada Viva berubah kepada Azia, dah lah makin besar daripada Viva. Dapat pula design lampu yang menarik macam ni. Jadinya saya rasa betul-betul cantik dan smart lah. Nak pula harga tak banyak beza pun baru antara Viva dan Azia. Sekarang mungkin dah mahal lah, tapi masa mula-mula dulu tak ada banyak beza sangat pun. Kenapa saya suka sangat dengan Azia ni? Sebab saya sendiri pun pakai Azia. Dan kita buka kat belakang ni. So inilah bonnet dia. Saya tak nak komen lah dia punya bonnet ni, tapi banyak juga barang boleh masuk. Macam saya ni bini baru seorang, tapi still boleh muat lah. Beg saya dengan bini saya tu semua boleh masuk. Kereta ni macam, yelah, target market dia mungkin ke arah orang yang berkahwin ataupun universiti punya student. So tak perlu sangat pun bonnet yang belakang ni. Tapi kalau nak Azia dan ada bonnet besar, saya cadangkan Pro 2 Beza. Saya letak link dekat atas, boleh tengok Pro 2 Beza punya review saya dekat atas ni, so klik. Saya akan masuk dekat dalam kereta Azia ni dan jom kita tengok apa yang Azia offer pada kita. Jom. Kat sini, kalau kita nampak kat sini, inilah anti-snatch hook yang saya cakap tadi. Kita tarik keluar, letak beg kita kat sini, beg tangan wanita ke macam mana, para wanita. Kita klik kat sini. So, anda kata ada pencuri nak masuk dan pecah, dia mesti masuk pintu juga. Dia tak boleh pecah tingkap dan capai kita di bahagian tengah ni. Kalau dia sampai, maknanya dia panjang tangan. So, dekat bahagian dalam kereta ni pula kita nampak berbeza daripada Azia yang sebelum ni. Ini adalah facelift bermula tahun 2019. Kita nampak perbezaan yang paling ketara adalah dia punya dash meter memang berbeza daripada yang sebelum ni. Dia tak ada penambahan apa-apa, tapi dia ada redesign kat sini. Belah kanan yang kita boleh nampak ini adalah traction control. Traction control, harga kereta ni tak sampai 50,000, 40,000 something advance tapi dia ada traction control. Traction control macam saya cakap sebelum ni, ada pada brand-brand kereta yang supercar pun ada traction control, ini pun ada traction control. So sangat-sangat berbaloi, value for money for Azia. Tu button untuk kita punya ASA system. Universally kita panggil pre-crash system. Kita ada parking sensor. Parking sensor ni untuk bahagian depan. Kalau kata kita tak confident nak parking kat bahagian depan, kita gunakan parking sensor ni, kita klik, nanti bila dia nak sentuh something dia akan berbunyi. Benda tu akan bagi indikator kepada kita supaya kita slow down ataupun berhenti terus. Okay? Dan kita boleh adjust kita punya side mirror, boleh adjust kiri kanan, boleh buka tutup macam yang kita tengok ni. Bahagian depan ni kita ada indikator untuk kita punya RPM apa semua. Steering ni rupanya macam ni. Bila kita beli yang advance, kita akan dapat leather with stitching colour putih dekat sini. Kat sini kita nampak seat dia leather. Kenapa leather? 2020 sekarang, even though advance dia bagi leather dah sekarang, tapi ini adalah kereta test drive daripada Pro 2. Maafkan saya, ini menggunakan leather. So kita boleh enjoy je lah di design leather ni. Kita boleh tengok Azia punya seat.
Dan bahagian kanan Azia G Extra pun kurang daripada Advance punya features. So itu adalah kekurangan-kekurangan yang membezakan harga mereka. Dan di bahagian tengah untuk Advance, kita ada dapat sekali design yang menarik macam ni. Dan dia ada bagi beberapa inci monitor screen. Jadinya kita dapat buka GPS dan juga ada reverse camera pada monitor tersebut. Dan kereta ni gunakan button kah? Sebab dia guna monitor. So dia ada kat sini. Lepas tu dia ada tempat letak botol air. Lepas tu dia ada kat sini. So ada macam-macam tempat letak botol air lah. Gear kereta Advance dan gear G Extra sama saja. Namun finishes untuk Advance, dia bagi sekali chrome detailing pada gear knob Pro 2 Azia Advance. Dan seat ni biasalah, jangan expect mahal-mahal sangat Kita tak ada electric seat, kita pakai manual saja. Jangan expect macam-macam, gigit korang sekejap lagi. Pergi belakang pula, jom. Dekat bahagian belakang ni saya boleh kata luas. Sama macam Beza punya feel. Duduk kat belakang ni, dia ada hook kat sini. Ada dua hook dekat sini. Ada tempat simpan barang kita. And then dekat bahagian kiri ni korang boleh letak tisu. Maknanya ada satu tempat untuk korang letak tisu box dekat belakang ni. Nanti keluar tisu dekat sini. Detailing pada kereta ni, kat sini ada chrome, sedikit chrome. Dan so far memang betul lah, orang kata kecil sikit seat bahagian Azia belakang ni. Yelah, untuk harga macam tu kan, tapi still selesa duduk. Saya berat, saya 90 kilo, tinggi 180. Still selesa, tak ada benda yang perlu dirisaukan pun. Cuma sedikit kecil saja. So jom kita drive kereta ni, kita tengok apa yang kita rasa. Kita try tekan kereta ni, kalau boleh tekan lah kot. Jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. So impression saya bila memandu Pro 2 Azia. So kereta ni sama dengan Pro 2 Beza. So kalau kita punya kereta ni, tak adalah tempat untuk kita adjust steering ni, depan, belakang, atas, bawah. Kita tak ada adjustment untuk kereta ni lah. Namun kereta ni masih sesuai untuk kita pandu. Steering ni bila kita dah lama drive, rasalah penat sikit. Sebab apa? Sebab dia melunjur je, kita tak boleh nak ke belakang lagi je. So melunjur sepanjang masa buatkan kita penat sikit lah. Nanti kita bawa macam ke bawah je. Untuk jarak dekat, Azia is the best lah. Sebab apa? Kereta ni piston 3. So torque dia bukan torque lah. Dia kata macam nak tekan tu kuat sikit. Nak cakap macam mana tak tahu, tapi dia ada feel dia yang lain daripada kereta 4 piston. 3 piston ni tekan macam tu. Itu yang bagusnya kereta ni dekat dalam town. Memang selesa. Sebab dengan harga tu, dia ada torque yang sangat best. Oh bang, handling kereta ni menggunakan EPS, iaitu Electronic Power Steering. So maknanya dia bukan macam power steering biasa. Dia lepas 30 km sejam, dia punya steering terus jadi manual steering. Dia tak ada power steering terus. So itulah beza electronic power steering dengan power steering. Kalau power steering dia masa tengah laju pun dia still smooth gila. So bahaya sikit lah. Jadi Pro 2 ambil inisiatif untuk hilangkan power steering pada kelajuan 30 ke atas. Try tekan daripada zero Jom. Sorry terjatuh sikit saya punya stand. Okay, dia punya speed tu tak adalah kuat sangat. Dia punya speed tu tak meluncur macam kereta lain, tapi dia punya speed still reasonable untuk that price. So itu apa yang saya rasa pasal kereta ni lah. Eco mode hanya ada pada kelajuan 20 sampai 110. Maknanya bawah daripada 20 tak ada eco mode, tak safe. Lebih daripada 110 pun tak safe. Apabila kita tekan minyak lebih daripada beberapa RPM pun hilang juga. Saya akan try ambil U-turn lagi sekali, dan assessment suruh tekan lagi sekali. Kita try pula daripada tadi from 0, kita try daripada 2 pula. Macam mana tekan dia. Okay, tekan 20, 40, 50, 60, 70, 80. Okay, dah tak beri. So itulah feel yang kita bawa kereta Azia ni. Sebab saya dah banyak sangat bawa kereta supercar kan. So tak ada. Tapi benda yang jadi yang tak ada yang terjatuh-jatuh tu, boleh tengok dekat RS5. Saya try letak link dekat atas juga, tengok RS5 punya acceleration memang best. Sebab tu 40 horsepower. Okay, kita sambung yang ni pula. Grip feel sedap bila pakai leather. Steering rasa memang sedap. Kita punya suspension okay, tak ada masalah. Dan kita pakai disc dekat depan, drum dekat belakang pada bahagian brake. Jadi mencukupi sebab dia berat tak berat pun. Kereta ni baru 1 ton berat kereta ni. So tak perlu pakai sampai disc sebagai. Sebab yelah, kereta ni ringan je.
So saya akan bagi scoring pada setiap aspek kereta ni lah. Exterior kereta ni saya rasa menarik sebab dia membawa perubahan daripada Viva, kancil Viva kepada Azia, nampak lagi smart. Jadi saya bagi 7/10 pada exterior kereta ni pada harga ni. Interior kereta ni memanglah kereta ni murah, tapi saya tak rasa yang interior kereta ni lain daripada kereta yang lain. So saya bagi 4/10. Comfortability tu tak terlalu boom, tapi saya nampak comfort dia masih dia ambil berat, kerana pada kereta ni kita punya ergonomik kereta ni sangat-sangat okey untuk harga dia. So saya bagi 6/10. Electronic power steering memberikan handling yang baik, membuatkan kereta ni bagus untuk dipandu, dan dia pun ada traction control. So saya bagi 6/10. Saya memang main dengan acceleration tadi, tapi saya boleh jujur kata acceleration dia tak terlalu menarik. So saya bagi 4/10. Overall saya kata okey. Overall kereta ni saya rasa sangat menarik bila dipandu di dalam town. Saya bagi 5/10. So ini adalah review saya berkenaan Perodua Azia 2020. So kepada sesiapa yang suka menonton video macam ni, sila tekan subscribe dan tekan loceng. Sebab apa? Sebab kalau tak klik benda-benda tu, terlepas pula video-video lain lagi. So ada apa-apa idea boleh komen kat bawah. So semoga kita berjumpa lagi selepas ini. Terima kasih kerana menonton. Bye. Assalamualaikum. Cut.